Sini lah. Sebelah dia. Sebelah bawah sekali. Kat BPFC ada. Nanti kalau dia minta untuk Q&A bagus. Tes. Suara tak dengar. Suara tak dengar.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Yang duduk belakang boleh ke depan. Banyak lagi ruang kat depan. Kan duduk belakang tak nampak. Peserta-peserta kat luar ada ramai lagi tak tu? Boleh masuk. Ikut. Eko. Testing. Okey tak? Okey, saya rasa kita dah boleh start majlis kita petang ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada sesi taklimat Sistem Kewangan UPM slot keempat untuk fakulti dan pejabat. Okey, bagi memulakan sesi taklimat kita petang ini, saya jemput Encik Muhammad Hafiz Amrullah untuk membacakan doa bagi memberkati taklimat kita pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وانشرنا بالإيمان ودخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan taklimat pelaksanaan sistem kewangan Putra Finance pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menyampaikan serta menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu yang berkah. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Seterusnya, secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti kerja kami di UPM dengan lebih efektif, efisien dan cemerlang. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat Universiti Putra Malaysia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikannya sebagai kemudahan. Dan Engkaulah yang menjadi perkara yang sukar itu jika Engkau kehendaki dengan kemudahan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Billahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Encik Hafiz di atas bacaan doa sebentar tadi. Tanpa membuang masa, saya jemput Encik Yusri Hashim, Timbalan dari kanan Pejabat Bendahari untuk memberikan sedikit kata-kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terima kasih dekan, kalau ada dekan lah, Timbalan Dekan Jabatan Pegawai dari PTJ. Tahun ni sesi kita yang keempat untuk fakulti untuk mendengar taklimat mengenai perubahan sistem kewangan lama Saga 8.2 pada sistem GRP atau Putra Finance. Sistem ni actually memula tahun 1916 atau 1917 kita hantar ke KPT untuk tukaran sistem student accounting system. Tapi KPT tak luluskan, dia suruh tukar semua. So untuk mengambil kira Standard Accounting Government Agencies dan juga MPSAS, National Public Sector Accounting System. So bermula tahun 2021 kita mula bergerak kerjalah untuk mohon kelulusan KPT MOF untuk menukar sistem daripada Saga pada DRP ni. Sistem ni feature dia semuanya online. Tiada lagi hard copy. Kalau ada pun minimal saja. Hard copy. So dari segi input, pengasahan dan kelulusan ketua PTJ pun semua online. Dan sistem ni insyaAllah boleh diakses bila-bila, di mana-mana jika ada internet. So terima kasih kepada hadir pada petang ni. So saya tak mengambil masa panjang sebab
ambil masa lama juga untuk pembentangan petang ni. So saya kembalikan kepada MC dan kepada penceramah. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ni. Petang ni. Terima kasih Cik Yusri di atas ucapan aluan sebentar tadi. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan penceramah kita pada petang ini, Puan Yusnawati Maisa, untuk memberikan taklimat beliau. Persilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah makan? Belum? Yang belum makan tu dah air agaknya buat IF Okay, terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, pengurusan tertinggi pejabat beza, pegawai kanan pejabat beza, dekan-dekan, timbalan dekan dan semualah yang saya alu-alukan kerana hadir pada hari ini. Saya nampak dekan yang saya, fakulti-fakulti yang saya jaga, fakulti bahasa moden, yang saya tak perasan. Tapi saya rasa ada dekan-dekan di kalangan ini. Okey, macam Cik Yusri cakap tadi, kita punya intention untuk melaksanakan pertukaran sistem ni daripada 2016-2017 sebab main dia nak tukar student accounting system. Tapi bila hantar ke KPT tak lulus, disuruh tukar the whole system. Daripada itu kita mula bergerak. Okay, so sehinggalah realitinya tahun ini barulah berubah secara komprehensif keseluruhan. Okay, sistem JRP atau kita panggil Putra Finance merangkumi semua proses utama di universiti daripada belanjawan sehinggalah pengurusan perakaunan di dalam, sebab tu saya kata sistem yang komprehensif sebab dia merangkumi semua 6 proses utama ni. Penjanaan, pengurusan hasil, perolehan, dia ada sistem dia berasingan, tender wizard, pembayaran dalam sistem JRP, pengurusan aset, sistem SPA ataupun SPS. SPA, SPA tu sistem pengurusan aset. Pengurusan perakaunan di dalam JRP tu itself. Okay, sebelum tu ini adalah sedikit teaser. Liku-liku penghijrahan peralihan sistem keuangan. Kenapa tak ada sound? Lambat.
Okey. Ui, kenapa ada pantulan? Untuk makluman, video tadi tu disediakan oleh kita punya pegawai keuangan bukan pihak IDEC. Jadi pegawai keuangan ni semua kena multitasking. Kena jadi jurutera pun kita kena tahu juga, ICT pun kena tahu juga. So, okay. Video tadi nampak kan kita orang punya kelulusan tu dapat bila. So ini adalah proses kelulusan sepanjang tahun 2021 sehingga 2021 Disember bermula sehingga tahun 2022 nak mendapatkan kelulusan itu daripada JP ICT KPT. Dah lulus kat KPT, pergi pula kepada MOF untuk perolehan rundingan terus sehinggalah tarikh keramat 16 November 2022 merupakan kita punya kick off permulaan kita dengan vendor untuk ke arah sistem GRP. GRP stand for Government Resource Planning, ada tunjuk tadi kan? Okay, November 2022 tu dah hujung. Dah hujung tahun 2022. So 2023 bermula dengan Disember 2022 kita bermula dengan analisa gap sistem lama, sistem keuangan lama untuk yang sistem yang baru kita nak jalankan GRP. Sepanjang tahun 2023 kita ada sesi analisa. Kita ada key user training untuk yang mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke key user training tersebut. Kita ada user acceptance test untuk sistem-sistem subsistem, sistem sokongan kepada GRP tu itself. Dan termasuklah iklim kita adakan juga Mokran dan juga Mokran sistem GRP dan juga Mokran sistem iklim pun ada kita buat juga. Dan Disember bulan lepas 4 hingga 8 Disember baru kita buat dekat Bintulu. Kenapa kita buat lewat dekat Bintulu? Sebab kita nak pastikan sistem tu betul-betul okey, baru kita boleh maklumkan kepada pengguna di Bintulu. Kita punya cut off date untuk transaksi dalam sistem Saga 8.2 adalah pada 30 Disember. Sebab itu masa taklimat penutupan akaun, saya sangat tekankan semua pesanan belia yang tidak dapat dibayar pada tahun lepas akan dibatalkan. Sebab kita tak akan carry ke dalam sistem baru ini. Sebab kita tak nak bawa sampah kan. Sebab sebenarnya kalau ikutkan dalam sistem Saga yang lama tu terlalu banyak sangat pesanan-pesanan belia yang tidak berbayar. So kita bawa, kita yang bersih saja kita bawa. Berarti yang mana yang lama tu kita batalkan. Okay. 31 Disember, pemindahan transaksi daripada sistem lama kepada sistem GRP lah. Okay. Okay, live run GRP. Sebenarnya kita dah delay, 1 Januari 2024 ni kita dah delay. Kita sepatutnya live sewaktu 1 Julai 2023. Kita live di UPM 1 Januari, tapi dalam tempoh sekarang ni adalah di pejabat buzzer dulu untuk menyemak data-data yang telah dipindahkan. Master data contohnya data staff tuan-tuan perempuan, data bajet sebelum ni, baki research, data pembekal. Sebab tu kita kata kita akan live kepada semua warga UPM pada 15 Januari 2024. Okey, makluman pertama yang kita buat adalah melalui perkeliling buzzer bilangan 52023. Ada makluman pelaksanaan pendigitalan, dekat situ kita ada nyatakan apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan ada tekankan peraturan-peraturan yang saya akan explain sikit kat sini. Okay. Ada perasan tak perkeliling ni? Ada dekat dalam info UPM. Diedarkan pada 29 Disember 2022. Dia mungkin masa tu tengah cuti kot. Tak apa, boleh rujuk balik dekat kita punya website. Okay, bye. Sistem CF bye-bye, datang sistem baru. Ini masa kita buat slide ni, dia punya icon tu masih lagi icon UPM, tapi nanti bila saya tunjuk live, dia dah dinamakan kepada Putra Finance. Nampak serabut tak? Oh ya Allah. Ini adalah sistem sokongan Putra Finance. Sistem kena faham ya, sistem GRP, Government Resource Planning ataupun Putra Finance tu adalah sistem keuangan utama kita.
yang sekarang kita kata kita panggil Saga tu kan. Dia berpindah kepada JRP ataupun Putra Finance. Ini adalah sistem-sistem sokongan yang berinteraksi kepada JRP. Ini secara overview. Pening kan? Apa benda ni? Yang tengah itu adalah modul-modul di dalam sistem JRP to itself. Di sebelah kanan adalah integrated components, iaitu sistem sokongan luar yang berintegrate dengan JRP. Dan di sebelah kiri saya lah. Sebelah kiri ni adalah sistem-sistem yang kita develop sendiri yang juga data dihantar kepada JRP. Ni lagi pening. Okey, apa yang saya nak highlight dekat sini, jangan pula bagi link dekat JRP tu. Tak ada pun e-claim kat situ, tak ada pun tender wizard kat situ. Dia adalah kita pautan yang berbeza. Okey, macam e-claim sekarang kita buka lain kan daripada Saga kan, tapi saya dah tutup e-claim tu sebab saya tak nak akses. Sebab sepanjang hujung tahun itu dah ramai yang isi. Sebab kita akan gunakan e-claims baharu, version baharu mulai minggu hadapan. Okay. Dalam taklimat saya pada penutupan akaun, saya ada highlight pasal kena isi borang tuntutan borang petugas luar pejabat sebelum pergi keluar perjalanan kan. Nanti saya tunjukkan borang tu macam mana. Okay. Semua sistem-sistem yang ni adalah integrate secara dua hala JRP hantar maklumat kepada e-claims, e-claims hantar maklumat semula kepada JRP. Sama juga dengan my vendor, SAS, SPA, sistem pengurusan aset, sistem pengurusan store, front end receipting. Yang satu hala cuma maklumat data profil tuan-tuan dan puan-puan daripada HR portal. Itu saja yang sehala dihantar kepada sistem Putra Finance. Okey, satu lagi yang saya nak highlight dekat sini ialah ini. Sistem penilaian prestasi. Dia tidak berintegrate secara langsung ke dalam sistem JRP ataupun mana-mana sistem. So untuk buat masa sekarang, kena isi manual dululah. Isi manual dulu, print PDF dan upload dalam sistem. Jelas? Untuk buat masa sekarang kita masih gunakan manual dahulu. InsyaAllah dalam fasa kedua, 3, 4, 5 saya tak pasti, kita akan linkkan nanti juga dengan sistem JRP. Okay, sebab kita tak boleh buat secara sekaligus, kena berperingkat. Ini pun kami di pejabat buzzer sebenarnya berdebar juga ni. Sebab hampir semua sebenarnya ni. Tender wizard, sebut harga tender, sekarang manual kan? Online. Semalam siapa yang ada dengar taklimat tender wizard secara atas talian daripada bahagian perolehan? Ada join kan? Susah tak? Susah? Tak susah? Tak susah, Alhamdulillah. Tapi senang lah kan, tak payah nak hantar-hantar dokumen lagi dah. Itu adalah kelebihannya lah. Okay. Okay. Ini fun facts lah yang saya cakap tadi. Kelebihan bila kata-kata sistem baru pendigitalan ni, inilah dia. Paperless. Not less paperless. Maksudnya ada beberapa arahan bayaran ataupun yang dokumen yang masih lagi perlu dicetak tapi tidaklah keseluruhan. Nanti saya maklumkan apa, saya bagi contoh je lah apa jenis-jenis bayaran dia dan juga kita akan maklumkan daripada semasa ke semasa melalui website kita, melalui manual kerja. Okay. Sistem JRP boleh diakses di mana-mana menggunakan pelbagai peranti. Handphone boleh, tab boleh, iPad boleh, notebook boleh. Semua pakai handphone, smartphone kan? Ada bunyi Shopee dah tu. Shopee, kalau bunyi Shopee tu confirm smartphone. Boleh akses di mana-mana sahaja menggunakan pelbagai peranti sebab dia dah web based. So maksudnya pengesahan dan kelulusan boleh dibuat secara atas talian pada bila masa juga, tapi saya mohon kalau boleh saya mohon bantuan lah yang mengesah dan yang melulus tu. Kita rasa kita kena jaga juga mental health staff kita kan. Kalau boleh, kalau weekend tu
unless kalau benar-benar segera, barulah minta staff halakan kepada dekan ataupun ni. Dekan pun stres nanti. Apa hari Minggu aku nak rehat, suruh aku lulus online. Okay. Komprehensif, sistem yang komprehensif macam saya cakap tadi. Ini semua kita tukar. Sebenarnya kita sendiri pun nervous. Tapi bila kita kata dia JRP ni bila kita nak laksanakan, dia memang kena tukar keseluruhan sistem. Kalau tak, kita punya pendigitalan tak jadi. Dia separuh jalan. Okay. Penjimatan, tenaga, kurang keperluan untuk menghantar dokumen kewangan pejabat berza. Sekarang kena hantar ke atas bukit sana kan. So tak payah hantar lepas ni. Ada certain dokumen sahaja yang kena hantar. Yang lain semua upload atas talian. Okay. Masa capaian kepada dokumen telah diproses adalah secara terus kewangan. Bila dah tak kena hantar, tak payah print-print, jimatlah kertas sikit kan. Kalau tak nak kena print dokumen tender berapa banyak? Nak print spec tu berapa banyak? Membazir kertas kan. So itu dah jimat. Okay. Permohonan pengesahan kerusakan atas talian, ini saya cakap tadi, kalau boleh saya mohon yang mengesah yang melulus, terutamanya yang dekan-dekan, timbalan dekan, cakna dengan email yang dihantar. Tapi saya risau juga bila tengok email ni masuk banyak, email yang penting pula tak tengok. So kita minta bantuan IDEC untuk halakan ke satu folder nanti. Yang tu nanti kita minta IDEC sediakan manual lah macam mana nak disetkan dalam satu folder email-email daripada sistem-sistem ni. Okay, bila kita kata semua atas talian, kat mana simpan? Putra Finance, sistem JRP dan semua sistem-sistem kita ni kita simpan dalam awan, di atas awan sana, penstoran awan secara cloud based. Okay, ini fun facts. Ini tak berapa nak fun. Dalam PB 52023 kita ada letakkan tindakan pihak yang bertanggungjawab. Di pusat bertanggungjawab tersebut, penyediaan dokumen, penyedia pengesahan dan pelulus, siapa yang bertanggungjawab iaitu pemohon, pembantu tadbir, pegawai tadbir di PTJ dan ketua pusat tanggungjawab atau pegawai yang diberi kuasa. Pegawai yang diberi kuasa tak kisah salah, kalau diturunkan kuasa kepada ketua pentadbiran, timbalan dekan untuk certain keran, makanya PIC itu sajalah yang boleh untuk mengesah dan juga melulus. Perubahan dokumen, sebarang perubahan dokumen hanya pembantu tadbir kewangan yang terlibat dengan pembantu tadbir kerana operasi yang menguruskan kewangan sahaja yang boleh pindah. Carian dokumen semua boleh. Pembatalan dokumen pemohon sendiri sekiranya status held ataupun ready. Kalau status dah approve tak boleh nak buat apa. Okay, kena batalkan sahaja nanti. Itu kena maklumkan lah. Gitu. Okay, ini ada dinyatakan dalam PB 52023 Okay, ini pun tak berapa best. Mengerikan kot. Dalam PB 52023 ada peraturan am yang dinyatakan di situ. Salah satunya kita ada highlight dokumen yang diupload hendaklah jelas dan terang dan jelas. Mula tu. Sekiranya tidak jelas, tidak asli, meragukan, ianya akan di-reject dan dibatalkan. Okay. Kita bukan suka-suka buat ni. Kita mohon pandangan pihak audit dalam. Audit dalam ada di sini. Kita mohon pandangan audit dalam kenaan perkara ini. Dan mereka mengesyorkan tak ada lagi sebab sekarang ni online. Semua kena clear. Sebab kalau tidak yang nak meluluskan bayaran nanti akan terbebanlah nak semak. Sebab kita ingat masa PKP dulu. Siapa yang terlibat dengan kewangan nak semak, nak upload satu-satu kan. Habis je PKP 2 tahun, semua staf pejabat berza tambah power mata. Termasuklah saya pun. Okay, AP 54. Yang memohon, yang mengesah, yang melulus, yang menguruskan hendaklah memastikan peruntukan mencukupi. Kalau tak cukup, tak boleh nak proceed ke next step. Okay, sebelum nak memohon tu, mohon pastikan peruntukan mencukupi. Ini biasa kan?
Sebab kalau tak nanti kena reject, kena isi balik. Okay. Yang ketiga, yang paling utama, pengesahan terimaan. Saya mohon sangat yang terima bekalan perkhidmatan, yang nak mengesahkan terimaan tu yang diberi kuasa sahaja. Mohon yang nak mengesahkan terimaan tu semak betul-betul yang memohon adalah adakah bekalan yang telah diterima, telah sempurna diterima, bukan separuh-separuh. Kalau separuh terima, separuh sajalah sah. Okay? Sebab ini kita kata semuanya atas talian. Kalau dulu boleh nampak dokumen. Kalau dulu dekan boleh tanya, benda ni dah sampai ke belum? Dah, sudah ada sign kat situ tu, dah sampai lah tu. Memang dah sampai kan? Walaupun nak kena check juga masa tu. Tapi ini online. Tiba-tiba dekan tengah malam, aku nak tengok ni lah, macam banyak lagi hari ni tak sempat nak luluskan, malam baru nak tengok. Tapi tengah malam tu, nak sign benda ni dah sampai ke tidak ni, nak tanya staff, dah tengah malam. So kalau rasa-rasa was-was tak payah. Esok confirmkan semula dengan staff untuk sahkan secara atas talian. Pengesahan terimaan, sebab kalau silap sah kami di pejabat beza hanya akan base kepada PTJ sahaja. Kalau PTJ kata dah terima, kita percaya dah terima. Dan kita akan buat bayaran. Tapi sekiranya ada aduan selepas itu kata benda ni tak sampai pun, supplier dah dapat, ada aduan, dan AP 59 lah tuan-tuan dan puan-puan. AP 59 saya tahu di kalangan PTJ dikenali dengan surat cinta. Okay. Saya mohon sangat bantuan tuan-tuan dan puan-puan yang itu, perkara ini. Okay. Yang membuat pengesahan terimaan hanyalah pegawai yang diberi kuasa, yang boleh akses yang tadi tu hanya pegawai yang diberi kuasa sahaja. Sebab tu dalam workflow yang kita ada emailkan sebelum ni, kita ada minta pegawai yang meluluskan, pegawai yang mengesah siapa yang diberi kuasa di PTJ untuk kita masukkan dalam sistem Putra Finance itu. Dan juga sistem iklim. Okay. Walaupun ada perubahan pegawai baru-baru ini berlaku, tapi maklumat tu kita dah minta dengan pejabat pendaftar, kita dah kemas kini yang terbaru. Okay, yang terakhir simpanan dokumen yang anggap menjadi isu. Dalam PB 52023 kita telah nyatakan pejabat beza tidak lagi menyimpan dokumen sekiranya kelulusan di atas talian dalam sistem. Simpanan dokumen adalah tanggungjawab PTJ sekiranya perlu untuk tujuan audit. Untuk audit di pejabat beza, audit dalam akan akses nanti, boleh akses nanti, audit negara pun. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan ada audit daripada agensi, yang maksudnya macam daripada penaja, so itu adalah tanggungjawab tuan-tuan dan puan untuk menyimpan dokumen di PTJ. Untuk iklim, tiada simpanan dokumen di bahagian kewangan PTJ. Hanya pemohon sahaja. So kita buat macam konsep LHDN lah. Sebab saya rasa ramai yang memohon, buatlah konsep macam LHDN. Tak payahlah nak simpan-simpan dokumen, hantar-hantar dokumen, kita orang simpan sendiri. So kita realisasikan perkara tersebut. Dalam sistem iklim boleh upload dokumen, tapi dokumen asal pemohon simpan sendiri. Bukan tanggungjawab bahagian keuangan PTJ. Okay. Kalau penyelidik tak simpan sendiri, lepas tu baru nak cari dekat bahagian keuangan, memang sadaqallahu azim lah. Penyelidik kena simpan sendiri. Macam mana kita simpan dokumen lembaga hasil, tiba-tiba 5 tahun kemudian lembaga hasil datang minta dokumen nak audit, macam itulah juga. Pemohon kena simpan. Okay, jelas tak kat sini? Semua macam ngantuk ke, fokus ke, mengerikan ke, apa sebenarnya? Mengerikan? Suara saya, saja saya buat suara saya mengerikan. Yes, puan. Okey, kalau ikut konsep peraturan kewangan 7 tahun. Simpan dokumen 7 tahun kalau ikut peraturan kewangan.
Bukan peraturan keuangan universiti ya, peraturan keuangan perbendaraan. Assalamualaikum. Boleh tanya? Saya dengar suara tapi di mana ya? Fakulti Kehutanan. Online. Online. Okey. Tiba-tiba dengar suara macam kenapa tak ada? Okey. Kan, tak tanya. Contoh macam mention tadi setiap dokumen kita kena upload kan? Okey. Dokumen tu perlu dapat pengesahan cop rasmi dulu daripada ketua PTJ ataupun end user terus upload je? Untuk iklim ke? Yup. Untuk iklim, pengesahan dan juga kelulusan juga atas talian. Okey. Receipt tu memang kena original lah. Printed tak boleh lah kan? Ya, yang di-upload tu kenalah yang original lah. Baik, Puan. Kalau ambil gambar tu kita nampak original ke, kita nampak kalau photostat kita nampak. Itulah. Okey, thank you. Okey, ini manual kerja penggunaan sistem Putra Finance di laman web Pejabat Beza. Boleh scan QR code ini, boleh scan kan? Boleh scan QR code ini kalau nak tengok, ada disediakan dan kita akan update sedari masa ke semasa. Okey, ada dua link dekat situ, satu dekat tindakan pusat tanggungjawab, satu lagi tindakan Pejabat Beza. So tengoklah yang tindakan pusat tanggungjawab tu, janganlah tengok tindakan Pejabat Beza kan pening, tambah pening. Okay, manual kerja ni kita punya ketua bahagian, salah seorang ketua bahagian yang sediakan, dia sangat terperinci. Maksudnya kalau ikut manual kerja tu memang boleh masuk, boleh dah tahu dah nak pergi ke mana-ke mana. Okay, cuma yang iklim saja tak ada lagi. Saya akan update daripada semasa ke semasa. Okay. Ini yang telah dimasukkan lah, yang merah-merah tu yang boleh akses lah. Yang bukan merah tu maksudnya kita ada tak tajuk dulu. Okay. Okay, ini sistem Putra Finance kita, page hadapan. Dia kena masuk dulu Active Directory dan masukkan ID Putra dan juga kata laluan Putra. Disebabkan ini sistem ni menggunakan SSO, Single Sign On. Okay, bahasa teknikal. Single Sign On, so dia akan menggunakan email, alamat email yang kita guna untuk perakam waktu. Semua sistem kita guna satu ID saja kan. So kalau ID tu tuan-tuan dan puan-puan serahkan kepada sesiapa, amat bahaya. Sebab ni sistem keuangan. Okay, kalau memang ada terbagi kepada sesiapa, saya mohon tukarlah semula password bila nak masuk kepada sistem keuangan. Okay. Tips and tricks. Okay. Dia dah masuk ke berat sikit dah ni. Berat sikit dah. Dah cakap pasal sistem. Pemilihan kod PTJ. Kod PTJ sekarang ni 10032, 10181, 10201, itu kod PTJ kan di dalam Saga. Okey, dalam sistem yang baru, mulakan pastikan ini adalah kod branch yang betul. S01 peruntukan mengurus, 02 kolej kediaman, 03 penyidikan, 04 pembangunan, 05 akaun amanah 6162, 06 68 dah tak ada kod, 08 akaun amanah 6465 dan 10 amanah pelajar. Mungkin tak terlibat. Okey. Dan ini skrin dia bahagian tepi. Nanti saya tunjukkan sikit nanti. Okey, ini tips yang kedua lah. Bila masuk sistem ni, bila you dah masuk satu modul requisition ni, lepas tu kita nak pergi balik, ada tak jumpa. So dia punya tips yang kedua adalah open in new tab, klik kanan je lah. Okay, column configuration ni, sistem ni sebenarnya kalau siapa yang pergi training dulu, dia punya ni boleh diubah-ubah, ditukar-tukar. Ini sebenarnya kita letak step ni, tapi sebenarnya kita dapat yang terbaru daripada pihak vendor. Nanti kita akan update semula dalam manual kerja. Okay, ini kita ambil daripada manual. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk sebenarnya manual kerja tu. Manual kerja yang berkenaan ini nanti.
Okay, ini pun penting juga, pemilihan ID inventory sekiranya melibatkan purchase requisition. Kalau melibatkan consumable bekalan, line type dekat sistem ni, sila pilih non-stock. Kalau asset inventory pun pilih non-stock, services perlu pilih warehouse non-stock, dan nombor ID stock good for IN. Okay. Pemilihan sub atau sub account. Branch, kod BTJ lah, branch. Sub account DA. Sub dia DA. Sub account P27, P28, P tu P semua tu yang perbelanjaan tu, yang berkewangan faham lah. Okay. Pemilihan projek dan projek task sekiranya melibatkan projek yang tadi saya tunjukkan ni. Projek 03, 04, 05 projek. Tapi kalau mengurus S01, S02 untuk college, dekat sini, dekat bahagian ini dia akan muncul sebagai XX. Okay. So ini dia punya sub tadi tu. Ni project task, ni account. Ini semua ada dekat menu kerja tu kalau nak tengok detail. Okay, status di dalam proses. Semasa mula menginput transaksi, status adalah on hold. On hold tu maksud dia ready. Okay, tekan butang save dan remove hold. Okay. Okay, status pending review atau pending approval akan bertukar kepada status open selepas keputusan diperolehi. Tapi ada pentulan kat sini. Ni teknikal sangat kot, boleh rujuk menu kerja. Sorry, urus setia, saya dengar suara saya kat sini balik. Okay. Ini dokumen sokongan yang saya nak tunjuk lah yang penting. Okay. Dekat sini, details. Klik gambar pin ni. Masukkan dokumen. Kalau dia bertukar kuning tu maksudnya dokumen dah boleh, dah masuk lah, dah upload. Ni contoh dia. Ya saya. Ya betul. Ya. Okay. Okay. Ini boleh masuk berapa banyak dokumen tapi tak boleh delete. Puan, meaning that satu proses tu end user akan terus masuk 3 sebuah harga lah kan? Saya tak berapa jelas. Okey, contoh bila kita nak buat perolehan model apa untuk medium yang ni lah kan? Ya betul. End user akan terus masukkan 3 quotation and then dia terus sampai yang button kuning tu bertukar kan? Betul? Dia bila dah dapat sebuah harga daripada pembekal. Dia sebenarnya bila kita isi requisition tu, kita baru hantarkan contoh apa yang nak dimasukkan dalam ni. Contohnya spek chemical. Saya nak hantar ke pembekal, saya nak spek chemical ni. So kita hantar benda tu, email akan dihantar kepada pembekal. Email tu ada dalam sistem ni. Bila pembekal reply kepada email pemohon kena upload. Selepas dapat quotation daripada pembekal. Sebab pembekal tak berinteraksi dengan kita, pembekal berinteraksi dengan pemohon melalui email. Okay, dalam menu kerja tu ada dinyatakan. Boleh? Jelas Puan, thank you Puan. Right. Okay, task approval. Ini peranan dekan, timbalan dekan, ketua pentadbiran. Kat skrin ni, pergi cari perkataan dashboard, klik task approval.
Okay, workflow. Kebanyakan transaksi dan proses akan melibatkan workflow berdasarkan hak kuasa pengesahan dan kelulusan. Kalau untuk ketua PTJ memang tak ada kuasa lah untuk tak ada limit kuasa, bukan tak ada kuasa. Untuk limit perolehan pembelian sampai 50,000. Kemudian terus. Okay, tender wizard tu lain pula cerita. So yang mana yang ni kita cakap tadi, yang mana yang kita dah hantar, yang kita minta maklumat workflow tu sebelum ni, so itu yang dimasukkan ke dalam sistem. Cetakkan dokumen tidak perlu cetak, hanya perlu disimpan dalam bentuk PDF sahaja jika perlu. Saya dah highlight tadi. Okay, jenis-jenis transaksi yang masih memerlukan dokumen fizikal. Contoh lah, memang betul lah ini. Arahan pelarasan antara PTJ yang bayaran-bayaran jurnal tu, yang PKU pergi ke hantar dekat PTJ, itu masih lagi manual. Itu boleh hantar ke BPOP. Ya, saya. Online, melalui email. Ya. Tak ada. Okey. Dapatkan kelulusan tersebut terlebih dahulu dan upload sewaktu dah dapat sebuah harga daripada pembekal. Apa dah suara saya kuat. Saya je dengar tu, yang lain tak dengar. Okey, macam melibatkan kerja. Kalau semuanya tak ada dalam bentuk fizikal dari segi quotation, kita nak proceed benda tu kepada pihak kelulusan pihak lain. Macam kerja ada kelulusan dari pihak PPPA, komputer ada melibatkan daripada JKICT. Macam mana pula tu? Dapatkan kelulusan terlebih dahulu. Tapi yang saya tahu sekarang, saya involve dengan PPA, dia orang kalau nak datang siasat tapak perlu ada quotation dulu. Yelah, dapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada pembekal dan terus upload sahaja. Ini yang saya cerita ni maksudnya yang direct. Maknanya dummy quotation lah. No, bukan dummy quotation. Tapi kalau quotation dan spek tu tak ada, macam mana saya nak deal dengan pihak PPA semasa siasatan tapak tu? Tuan boleh dapatkan quotation terlebih dahulu untuk kelulusan. Biasanya PPPA, JKCT pun minta beberapa quotation juga kan, 3, dia akan pilih. So selepas dah dapat kelulusan daripada JKKK ataupun daripada JKICT, dia dapat kelulusan dan terus submit isi purchase requisition yang then upload semua dokumen. Yang itu case yang berbeza. Yang saya cakap tadi purchase requisition yang direct. Mana itu dari segi bekalan lah. Bekalan dan perkhidmatan. Macam kerja lain lah. Dia perlu ada. Case yang tuan tanya tu tadi saya rasa dia lebih kepada kalau darurat. Betul. Lalunya pembangunan dia memang serahkan kepada pusat tanggungjawab untuk cari daun survey dan diorang akan datang site visit. Tapi kalau dari segi normal situation, normal procedure dia, sebenarnya kita kena mohon dulu semua documentation. JKICT kalau melibatkan ICT dan kerja untuk JKK dan only baru kita invite untuk dapat quotation tu lah daripada syarikat yang berdaftar dalam kepala bidang yang berkenaan. Itu situation yang sebenar. Kalau ikutkan macam tu, tapi sekarang yang sebelum-sebelum ni kita perlu ada picture ataupun kita ada perbincangan dengan spek dan apa yang kerja kita nak buat, dan dia ada siasatan, baru ada perubahan daripada spek ke apa. Tak semua PTJ ada pangkal dalam bidang teknikal kan, that's why diorang mungkin wujudkan proses kerja macam tu. Pisang kan? Pisang lah, macam mana pisang? Okay, jelas tuan? Okay. Selain yang pada ini, bayaran keluar negara, telegraphic transfer, bank draft masih lagi perlu dihantarlah sebab kita tak ada secara atas talian lagi untuk yang tu. Macam saya cakap tadi, kita akan enhance lah daripada masa ke semasa. Buat masa sekarang untuk TT dengan bank draft tu belum lagi kot nanti. Okay. So setiap senarai semak sekiranya ketua proses masing-masing akan keluarkan, kita akan letak dekat website nanti. Okay, untuk apa yang diperlu. Macam bayaran, saya rasa bayaran honorarium kepada agensi luar itu masih lagi
manual, kena dihantar ke BPOP. Bayaran honor pensyarah sambilan luar. Okay, bayaran pensyarah sambilan luar. Masih lagi manual lah sebab dia tak boleh akses iklim kita. Ini si fakulti bahasa moden ke siapa ni? Yang masih lagi. Yang luar-luar tu masih lagi kena hantarlah secara fizikal. Okay. Mungkin satu masa nanti kita akan buat semua boleh akses iklim tu lah. Masa sekarang kita utamakan staff dahulu. Okay. Okay, ini saya mohon sangat sebab kita akan daripada semasa ke semasa update kita punya website. Kita tak akan masuk ISO tu dahulu. SPK kita tu kita akan pindah apabila sistem kita benar-benar telah stabil. Sebab nak pindah ke SPK ni bukan senang, banyak proses dia. So kita akan update dekat website sahaja. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan cakna dengan perkeliling garis panduan menu kerja yang kita update dekat website kita. Dan juga perkeliling-perkeliling yang kita, maklumat-maklumat yang kita hantar dekat info UPM. Sebab saya tak nak kes berulang balik bila kita kata kita pelaksanaan PK7 masa 2021 semua tak cakna. Waktu tu PKP kan. Dan banyak kes AP59 berlaku daripada bila PTJ dan pemohon tidak cakna mengenai pelaksanaan PK7. Okay, so saya mohon sangat bantu tuan-tuan dan puan-puan cakna dengan perkeliling maklumat yang terkini. Even maklumat yang terbaru kita ada hantar, Pihak Bazaar dah hantar dekat info UPM, perasan tak berkenaan apa? Okay, sebab ada yang jawab. Pengkelasan aset. Baru je hantar minggu ni. Dekat info UPM, kita ada perkeliling Bazaar. Dekat web pun kita dah masukkan berkenaan pengkelasan aset. Okay, perkeliling bilangan 1 Cik Aki. Bilangan 1 tahun 2024. So ada kategori-kategori aset di situ which is yang akan memberi kesan juga bila tuan-tuan dan puan-puan nak mohon purchase requisition dalam JRP nanti. Kita dah tak ada ERO Jangan tanya pasal ERO. ERO kita tanam dulu. Kita dah tanam lah. Sekarang ni purchase requisition di dalam Putra Finance. Okay. Okay, dah habis slide saya. Sekiranya ada pertanyaan berkenaan sistem, boleh emailkan kepada customer.bazaar@upm.edu.my. Saya sendiri pun boleh tengok email ini. So kalau ada pertanyaan apa-apa boleh halakan ke sana jugalah. Okay. Saya akan tunjuk, belum habis. Macam nak pegang beg balik dah. Sabar. Tak nak tengok sistem ke? Sabar. Nak tengok iklim dulu ke nak tengok sistem dulu? Saya dah agak nak tengok iklim. Iklim yang orang semua tunggu, nak iklim. Okay. Yang dekat online nampak tak? Nampak. Terima kasih. Okay. Ini buat sementara login dia masih lagi nombor IC. Dulu nombor staff kan? Dulu login nombor staff, password IC, sekarang terbalik. ID, IC, password nombor staff. Buat masa sekarang. Kita akan mohon untuk SSO juga. Which is pakai email juga nanti, tapi buat masa sekarang buat sementara waktu IC dahulu dan kata laluan nombor staff. Okay. Inilah skrin iklim yang baru. Suram kan? Tak menarik langsung. Biar vendor dengar. Dia dengar atas talian tu. Okay, yang utama yang saya nak tunjuk kat sini,
paparan lah. Dulu landscape kan. Ni kat sini ni paparan utama saya ni. Dulu kan dia landscape, sekarang portrait kat tepi ni. Warna pun surang-surang gitu saja. Okay. Kita ada beberapa borang yang baru lebih masa, tapi buat masa sekarang ni kita buat waktu kita tak guna lagi lebih masa tu. Saya akan maklumkan kemudian bila kita dah ready untuk penggunaan. Dan yang utama yang saya nak highlight kat sini, borang permohonan bertugas luar pejabat, which is setiap perjalanan kena isi sebelum keluar berjalan-jalan, sebelum pergi tugas rasmi kena isi. Okay. Rupa dia macam mana? Beginilah rupanya. Butiran perjalanan, kena isi tempoh perjalanan bila. Tempoh perjalanan kena isi. Ni. Ini jenis perjalanan dalam negara, luar negara. Yang ini kita akan fikirkan kemudian macam mana kalau luar negara tu. Tapi buat masa sekarang kita akan highlight dulu untuk dalam negara sahaja dulu. Kalau tak isi tak boleh claim. Tuntutan perjalanan tuan-tuan dan perempuan. Okay, saya rasa saya dah highlight dekat masa sesi penutupan. Tak boleh claim. Kalau tak isi borang bertugas, permohonan bertugas luar pejabat, then borang tuntutan perjalanan tugas rasmi, tuan-tuan dah tak boleh isi sebab dia link. Of course untuk 3 bulan ini kita akan disebutkan dulu tempoh-tempohnya sebab saya tahu mungkin ada yang dah keluar bertugas rasmi pada bulan November, Disember, even Januari pun mungkin ada yang dah keluar sebab mendapat arahan kena bertugaskan. Sebab sistem kan tengah, student kan tengah heboh sekarang kan. So mungkin dah dapat arahan, kita akan disablekan dulu which is tuan-tuan perempuan kena boleh isi masa sekarang sampai bulan 3. Tapi selepas bulan 3, kalau tak isi sebelum keluar, maka tak boleh claim. Yes. Sebelum keluar. Maksudnya kalau tiba-tiba dapat arahan pagi ni saya kena pergi secara ad hoc kena pergi bertugas rasmi, boleh isi on the way. Sebab dia atas talian kan, boleh masukkan handphone je, boleh isi dulu. Ya saya. Vote PTJ lain boleh pilih. Tapi ini tak ada vote rasanya. Contoh kita pergi keluar dengan arahan PTJ lain kan. Okay. So nanti yang luluskan PTJ, ketua PTJ kita ataupun ketua PTJ yang sebenar? Ketua PTJ Cik Bob lah. Tapi walaupun pakai duit PTJ lain? Betul, tapi nanti lampikan arahan lah. Lampikan surat arahan tu ataupun email ke apa-apalah yang boleh menyokong. Okay, masa nak tuntut nanti boleh pilih vote PTJ berkenaan lah. Okay. Okay ke? Okay, borang permohonan bertugas luar pejabat ni pun dia ada pengesahan dan kelulusan ketua PTJ ataupun timbalan dekan, ketua jabatan secara atas talian juga. Maksudnya dekan, timbalan dekan, ketua jabatan, ketua siapa yang diberi kuasa lah kena alert. Ya saya Puan Juwita. Ya. Betul. Betul. Ya, dapat arahan kena pergi kan. Tapi sebab nak membolehkan buat tutup perjalanan, isi juga borang ni dan uploadkan yang arahan tersebut. Ya, secara atas talian. Ya. Betul. Sebab kita bercakap pasal sistem tak faham. Oh, ketua dekan dah luluskan atas dalam email. Sistem tak tahu tu. Kena bercakap dengan sistem, dekan kena luluskan jugalah atas talian. Faham.
Tapi daripada segi sistem, daripada segi peraturan, walaupun arahan itu telah diterima secara email ke secara WhatsApp ke, dalam atas talian kena isi. Sebab kalau tidak memang tuntutan perjalanan tak boleh claim lah. Kalau tak nak isi boleh. Boleh je tak nak isi, tapi tak boleh claim lah, tak payahlah claim. Boleh je. Dekan dengar, aman duit aku, tak payah. Jimat duit PDJ. Dekan dengar. Tak payah isi lah, kalau tak payah claim. Okay, jelas tak kat sini? Okay. Dia punya manual kerja untuk e-claim ni pun saya akan maklumkan daripada masa ke semasa lah. Tapi masa taklimat sesi kedua hari tu, memang esoknya saya dah dapat dah jemputan. Mohon bagi taklimat khas untuk PTJ saya. So nanti kita tengok, ya saya. Betul. Maksudnya? Okay. Okay. Ini untuk tuntutan perjalanan. Ya. Bukan. Ini bukan bertugas luar pejabat pergi sekejap keluar tu, tidak. Ini kalau bertugas rasmi di luar, maksudnya pergi berhari-hari. Bukan pergi sejam dua tu, tak. Betul. Borang manual yang kita isi tak sekarang ni? Nombor saya tak ingat lah, BR berapa entah. Yang kita kena isi anggaran mileage berapa, hotel berapa tu kan. Yang itu yang telah disistemkan. Bukan borang permohonan luar pejabat yang pergi sekejap-sekejap tapi tak claim tu, itu tak. Bukan yang daripada Share Portal tu. Ini bagi tujuan tuntutan yang menggantikan borang permohonan membawa kenderaan sendiri ke keluar stesen. Nombor BR berapa tu. Ini borang dia. Borang keluar kampus. Nama lain pula. Bolehlah. Keluar stesen nama dia. Tugas rasmi. Okay, saya nak highlight kat sini ni sekiranya driver pemandu yang nak membuat tuntutan. Takkan hari-hari nak suruh dia claims ni, nak suruh dia isi ni. Masak dia, sekarang dia baling ni. Driver. Buat untuk sebulan terus. Ya. Okay. Halo? So ada bunyi sound kat luar. Kalau tak nak claims, tak payah isi. Permohonan keluar pejabat yang dekat Asia Portal tu. Ada kan? Yang tu yang isi kat situ. Yang ni borang permohonan bertugas luar pejabat bagi tujuan tuntutan perjalanan. Ya. Kalau perjalanan telah dibuat pada bulan Disember tahun lepas, kami telah mengisi borang keluar kampus kan. Jadi macam mana kami nak dapat akses pada ini memandangkan kami tidak mengisi borang secara online ni? Betul. Saya dah cakap tadi untuk perjalanan bulan November, Disember dan Januari, kita akan disablekan dulu sistem ini sampai ke bulan 3. Maksudnya boleh je isi. Boleh je isi dan upload yang kelulusan yang sebelum ni borang tu dah dapat kan. Upload je. Tapi still dekan kena juga sahkan talian. Ya. Sebab selepas bulan 3 kita akan enablekan tak boleh isi lagi dah selepas perjalanan. Macam ni kan, tarikh dia ni, kalau perasan ni, dia dah disable, dia dah ni tarikh hari ni je. Saya tak boleh pergi belakang ni tarikh ni. Cuma bila live nanti, bolehlah isi. Okay. Sebab dia dah blur kat situ. Bila dia blur ni maksudnya kita tak boleh ubah. Yang ni je yang boleh ubah. Sehingga bila. Yang ni tak boleh. Dari tu tak boleh. Okay, ada soalan lagi pasal ni? Ya saya.
Overseas tidak ada SPLN kan? Overseas tidak. Saya akan bincang dengan pihak ni untuk tarik daripada sana. Okay? Buat masa kalau tak boleh saya akan maklumkan dalam menu kerja saya. Pendahuluan. Pelbagai kan Cik Bob? Okey, sama je. Tujuan aktiviti dia sama je dengan sebelum ni, cuma dia punya tu saja skrin paparan tu je yang lain, tapi isi kandungannya sama. Okey, ini dokumen sokongan yang terdiri upload dokumen, tambah dokumen yang dia akan keluar ringkasan dekat sini. Ini skrin paparan lah. Dan pengakuan pun. Kan dekat setiap borang tu kan ada ayat pengakuan kan? Pun kita dah masukkan dalam sistem. So yang menerima tugasannya siapa? Ni penyemak PTJ. Lepas penyemak PTJ akan hantar kepada pengesah dan juga pelulus PTJ. Pun atas talian. Itulah beban dekan dengan timbalan online je selepas ni. Kena syakna je email yang diterima tu. Okay, ada lagi soalan mengenai iklim? Saya tak boleh nak tunjukkan keseluruhan, sebenarnya link ni adalah link test. Kalau saya nak tunjuk macam mana isi apa semua tu, ini test. Dia tak ada lagi maklumat yang banyak dalam ni. Kerja lebih masa, nak tengok juga? Siapa yang tanya tu? Okay. Okay, lebih masa ni dia ada dua, permohonan lebih masa, which is sekarang ni kena isi dalam perakan waktu, betul tak? Sekarang ni permohonan lebih masa ni dah ada perakan waktu, kita akan minta untuk ditarik terus daripada sana. Sebab tu saya kata buat masa sekarang, kalau saya nak gunakan sistem ni, lebih masa pun saya paksa tuan-tuan dan puan guna kat sini, gaji saya tak jalan. Tuan-tuan dan puan pun tak boleh hantar borang OT. So untuk sementara kita masih menggunakan kaedah sedia ada sehingga saya maklumkan nanti. Dan tuntutan lebih masa ni, okay, dia link juga dengan permohonan lebih masa tadi. Kalau tak isi permohonan lebih masa, makanya tak boleh isi tuntutan lebih masa. Okay? Cuma beza dekat sini. Dalam sistem perakan waktu sekarang memang ada hours kan? Boleh isi kan tuntutan lebih masa. Tapi Puan, suara tak ada. Najia. Saja je isu OT diam-diam ni.
Blur. Boleh simpan dalam soft copy. Sebab kalau kita simpan macam tu, dia bukan tak sampai 7 tahun, 6 bulan lepas tu dah blur dah. Hilang dah, tak tahu beli apa. Tapi masih lagi ada dalam sistem tu kan kalau nak check balik kan. Ada lagi? Siapa nak tanya? Soalan? Online ada? Online dah boleh masuk dah? Ada. Hari ni je. Urus itu online okey? Ya. Kalau nak simpan 7 tahun, kita perlukan satu ruang. So ruang tu pun kos juga. So boleh tak pertimbangkan mungkin 3 tahun, lepas tu boleh receh. Sebab dah lulus dah pun, memang dah ada dalam sistem kan. Itu adalah peraturan perbendaraan Cik Bob. Kita cuma ikut pembendaraan punya. Bukan kita tak benarkan 3 tahun. Kalau ikutkan kita tak payah simpan pun tak apa. Tapi bila SPRM masuk, nak menyebut tu pun tak nak sebut. Faham. Betul? Juling biji mata nak menyemak dokumen Cik Bob sebenarnya. Satu. Resi dah lagi kecil-kecil. Betul. Tapi itulah yang kami alami selama beberapa tahun ini. Kami tak boleh nak lupus. Ada kes dokumen kita dah lupus dah pun dah lepas 7 tahun. Tiba-tiba SPRM masuk, nak balik, sudah macam mana nak cari. Memang dah tak ada, dah lupus. Lepas tu kita tak berani nak lupuskan. Even kita, sekarang ni kita ada satu tempat simpanan yang sebenarnya bukan 7 tahun lagi dah. Saya rasa dah berpuluh-puluh tahun kat situ. Dah reput. Capai. Betul. Boleh kalau Cik Bob tak nak simpan tak ada masalah. Tanggungjawab dekat PTJ. Dekat pemohon dekat PTJ. Kita tak ada masalah. Sekiranya audit pergi, SPRM pergi nak tengok asal dalam perkeliling kita dah nyatakan tanggungjawab pemohon dan juga PTJ tapi dokumen itu tidak ada, makanya tuan-tuan dan puan-puan jawab sendiri. Ya tak? Betul, sebab tu sebab tu kita digitalize kan. Kita ada dokumen tu secara atas talian. Kalau audit negara ke audit yang datang tu, dia terima dokumen yang telah diupload dalam sistem, kita tak ada masalah. Kita boleh bantu daripada segi tu. Terimalah dokumen yang telah diupload. Ini yang pemohon upload. Tapi if dia request nak yang asal, nak yang asli, kita tak boleh cakap apa. Betul, macam doktor cakap tadi lah, memang dah hilang pun. Tapi dalam dokumen ni ada. Itulah yang cakap, kita nak buat macam mana? Itu requirement pembendaraan. Pembendaraan sendiri pun, audit negara sendiri pun datang kat kita nak tengok lagi original dokumen. Dia cakap dia dah bagi sistem ni dah bagi kelulusan. Dah lulus Saga compliance. Tapi audit negara sendiri nak yang asal. So macam mana? Kita terpaksalah layan. Kecuali keseluruhan entiti di Malaysia ini menerima semuanya secara atas talian. Termasuklah SPRM. Sebab SPRM bila ambil dokumen asal, dia tak ada pulang-pulang balik kat kita. Dia terus ambil. Keseluruhan. Kita pula yang gigih terpaksa photostat sebab risau tak ada dalam salinan.
Kita bukannya tak nak, tapi itulah sebab daripada pengurusan tertinggi memang push untuk kaedah begitu, tak payah ya, nak simpan dokumen, pemohon simpan sendiri, tanggungjawab pemohon sendiri, tanggungjawab PTJ, kita orang simpan bagi kita orang tahu filing kita orang. Sebab tu dalam perkeliling PB 52023 tu kami tidak meletakkan syarat-syarat macam mana nak filing, kaedah nak filing macam PKP dulu, tidak lagi. Terpulang kepada PTJ masing-masing kaedah bagaimana untuk menyimpan asalkan mudah dirujuk. Sebab kita di pihak Bezak akan pegang dokumen telah diupload secara atas talian. Okey. Okey, boleh saya pergi masuk kepada sistem JRP? Nak tanya lagi pasal claim? Okey, ini sistem JRP ataupun Putra Finance. Ni panas lagi ni. Baru tukar. Tu comel hotel je kat situ tu Putra Finance. Cik je. Nampak kecil sungguh bila kat skrin ni. Okey, cara nak login dia macam saya tunjuk dekat slide tadi, pergi kepada Active Directory terlebih dahulu. Masukkan email. Inilah paparan dia. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan berada di skrin yang berwarna merah ya. Sebab warna merah adalah untuk kampus Serdang. Kalau tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan ID tuan-tuan puan-puan, asal saya punya hijau? Maklumkan pada kita semula. Takut pergi ke Bintulu. Hijau adalah Bintulu, merah adalah Serdang. Okay, kod lah sebab sistem baru kan, tersalah masuk data pergi jadi data staff Bintulu pula. Maklumkan kepada kita semua. Okay. Okay, ini yang saya cakap tadi ni. Branch, kod PTJ tuan-tuan dan puan. Sekarang panggil kod PTJ kan. Inilah dia branch dia. Nama tuan-tuan dan puan akan keluar kat sini. Tarikh hari ni pukul berapa. Ini live ya. Ini live link yang akan dibuka kepada tuan-tuan dan puan-puan mulai 15 Januari minggu depan, Isnin depan. Saya tahu semua dah tak sabar sebab semua dah CPR, nak isi ERO, nak isi e-claim. Tuan-tuan dan puan-puan tak sabar, kami yang berdebur. Tak tahu macam mana bila live nanti. Okay. Ini screen purchasing. Boleh nampaklah dekat sini. Kan kalau tiba-tiba tak nampak ni kan, nampak separuh ke apa, boleh klik ini, show all, show less. Kalau tak nak tengok banyak, tekanlah show less. Kalau nak tengok semua, tekanlah show all. Tapi ni screen kami memang banyak sikit lah. Okay, requisition. Tu. Untuk purchase requisition, bukan ERO. Okay. Open in new tab. Belum sempat apa dia dah keluar. Okay. Dia ada all records dengan my requisition. Kalau ada lah, tapi sebab tak ada kan, kami sendiri pun tak boleh masuk lagi, tak boleh purchase lagi. Okay. Untuk yang mengesah, yang melulus, pergi kepada dashboard di tepi itu dan pilih task approval. Yang ini apa pula? Dashboard operasi ni. Itu untuk pengurusan tertinggi. Okay, klik approval. Tengok, perasan tak? Tadi saya buka screen requisition kan?
Bila security approval, dia terus pergi kepada approval. Security requisition tadi mana? Hilang dah. Dia terus tukar. So sebab tu kena klik kanan. Open in new tab. Okay. Rujuk manual kerja. Okay, ini my approval. Sekiranya dia akan keluar list dekat sini. Macam ni sebab live belum adalah no record found. Kalau tak jumpa, pergi klik all records. Tapi akan banyak lah nanti. Okay, senangnya pergi klik my approval saja. Okay, itu je lah sistem sikit-sikit saya nak tunjuk. Okay, benda-benda ni sebenarnya kat mana tadi saya tunjuk purchasing ya. Okay, kita klik tambah kan. Contoh. Saya pun tak nak klik lebih-lebih sangat. Ni. Select requested item. Ni. Boleh tukar-tukar. Kita akan bagi nanti. Sistem ni dia begitu. Dia boleh tukar-tukar dia. Saya nak cakap user friendly ke, tapi awal-awal ni tak berapa friendly lagi lah kot. Semua tak familiar lagi. Kami sendiri pun tak berapa familiar lagi sebenarnya dengan item-item. Okay. Itu sahaja saya nak tunjuk berkenaan sistem. Dan satu lagi saya nak tunjuk yang melibatkan Tender Wizard. Okay, ini website kita. Sila-silalah pergi kepada website Buzzer untuk mulai muat dokumen. Pergi kepada muat turun dokumen. Pergi yang bawah sekali. Latihan kewangan PTJ untuk rujuk berkenaan yang lain-lain untuk talimat-talimat sebelum ini. Klik kepada sistem kewangan Putra Finance dan sistem sokongan tindakan pusat tanggungjawab saya dah maklumkan tadi. Okay, klik. Yang saya nak tunjuk ringkasan tindakan PTJ bagi proses perolehan di Putra Finance. Ini dah dianya. Melibatkan Tender Wizard. Okay, isi purchase requisition, purchase order pejabat Buzzer akan keluarkan. Terimaan perkhidmatan kerja dan proses purchase receipt dan terus hantar kepada pembayaran. Ini secara ringkas lah. Okay. Ini libatkan fasa penyediaan purchase requisition. Kalau melibatkan pembelian terus, pembelian PK7 terus berkontrak, input purchase requisition di Putra Finance. Terima surat setuju terima daripada bahagian perolehan. Ini kalau melibatkan Tender Wizard. Ini seterusnya. Ini kat sini ada ni. Rujuk manual kerja berkaitan. Kita akan sediakan secara terperinci. Ada request suruh buat video tapi saya tak tahu apa video nak buat. Sebab manual kerja ni pun kita tunjukkan dah terlalu detail. Untuk video tu so kita pun tak berapa nak pandai nak buat video kan. Muka pun tak berapa nak ni. Okay, ini fasa penyediaan GRN atau purchase receipt sekiranya dah diterima di Putra Finance. Terima bekalan perkhidmatan kerja. Sekiranya aset terbenar rendah, aset receipt di dalam sistem pengurusan aset akan terus ke purchase receipt di dalam sistem Putra Finance. Tapi untuk yang pembelian terus, dalam sistem pengurusan aset tersebut, aset receipt tu, dalam aset receipt ini, sistem pengurusan aset kita dah masukkan pegawai teknikal yang akan mengesah secara atas talian. Puan Jun Isa dengan Cik Aki ada mohon sebelum ni nama-nama pegawai aset dan pegawai teknikal itu pun telah dimasukkan ke dalam sistem pengurusan aset. Sekali lagi saya highlight sistem pengurusan aset adalah pautan yang berbeza daripada JRP. Jangan pula bagi JRP mana pula sistem SPA ni. Tidak. Buat masa sekarang pautan berbeza. Okay. Untuk sistem pembelian terus secara daripada JRP, buat masa sekarang masih lagi perlu mencetak pesanan belian daripada atas talian tersebut, skrin PO. Saya tunjuk tadi. Purchase order ni. Bila kita dah luluskan nanti, pejabat bendahari luluskan,
Alah, lambatnya. Tak apalah, lambat no. Bila kita pejabat buzzer dah luluskan, dia akan keluar status dekat sini approve. Bila dah hantar nanti, tuan-tuan dan puan kena cetak PO ini, dia ada 3 salinan secara PDF. Asal, pendua, peniga. Cuma cetak yang pertama sahaja, yang asal, untuk dapatkan pengesahan terimaan secara manual terlebih dahulu buat masa sekarang. Sebab sistem masih belum terima pengesahan secara atas talian untuk purchase receipt tersebut. Pengesahan terimaan secara atas talian. Buat masa sekarang lah. Selain daripada aset, untuk pembelian terus ataupun perolehan bekalan yang melibatkan kontrak tapi bukan aset. Yang aset yang tadi, dekat asset receipt. Dekat asset receipt ni dia akan link ke purchase receipt. Tak payah buat, tak payah cetak. Tapi untuk yang bekalan perkhidmatan terus tu yang tak ada, yang bukan asset, terpaksa cetak terlebih dahulu. Kita akan maklumkan kemudian sekiranya dah boleh lulus secara atas talian, sah secara atas talian. Okey? Saya rasa saya sampai di sini sahaja. Ada soalan ke? Online? Assalamualaikum Puan Yusna. Salam. Dr. Yusran. Saya Dr. Yusran. Oh ya doktor. Nak tanya sikit, adakah mana-mana sistem yang sekarang ni, yang baru ni, pemohon akan diberi notifikasi apabila berlaku setiap proses tu ataupun macam mana? Betul. Kita akan beri notifikasi sama ada kalau dapat reject daripada daripada yang mengesah ataupun yang melulus, reject, pemohon akan terima notifikasi. Kalau tak reject dapat juga notifikasi? Kalau tak reject, kalau approve dapatlah juga. Contoh macam sebelum ni kan, kita ada sistem IRO, kita ada sistem iklim. Kalau iklim tu setiap stage tu kita akan dapat notification, tapi kalau IRO kita tak dapat apa-apa notification. Tu yang saya nak tanya lah, sistem baru ni akan dapat notification? Okey, dapat. Okey, yang kedua soalan saya, katalah sebab kita baru nak familiarkan dengan sistem baru, kalau ada dokumen, contohlah kita dah upload tapi lepas tu dah pergi next stage, kira pemohon menganggap proses tu dah selesai, tapi bila disemak, contohlah dokumen tak lengkap dan sebagainya, bila di reject tu, adakah kami sebagai pemohon perlu mengisi semula ataupun ada button macam edit, masih menggunakan yang dah isi sebelum ni, cuma edit lepas tu tambah dokumen dan sebagainya, ataupun kena isi totally isi semula untuk sistem baru ni? Ada cara edit. Yang itu pun adalah manual kerja doktor. Kita boleh rujuk manual kerja tersebut. Banyak manual kerja kat situ tu doktor. Doktor boleh tengok. Sebab tak go through lagi sebab ni baru dengan taklimat nak fahamkan lah secara ringkas. Bila pengesah reject then boleh edit lah. Kalau di e-claim, kalau dah reject kena isi semula. Tapi e-claim yang baru, saya pergi sana pergi sini ada kat sini query ni. Sekiranya pengesah pelulus ataupun penolong accountant daripada pihak buzzer yang menyemak dokumen tersebut ada query, dia akan isi dekat sini. Mungkin akan dapat notification melalui email, tapi kalau katakanlah tak dapat, ada technical error, boleh rujuk di sini. Apa query dia? Kenapa tak lulus lama sangat ni? Boleh rujuk di query itu. Okay? Okay, terima kasih. Sama. Soalan lain? Ada lagi? Pukul 4 dah. Ya, Farizat. Okay, Assalamualaikum Puan. Saya nak tanya berkenaan dengan pembayaran secara CB lah. Maksudnya pembekal yang tak berdaftar dengan UPM. So macam kita nak buat PO tu tak boleh lah kan? So pembayaran TPO tu masih ada lagi ke?
Tiada lagi pembayaran secara tanpa PO. Ada certain lah macam saya cakap tadi, bayaran pada pensyarah sambilan, bayaran kepada agensi luar, arahan bayaran kepada agensi, kepada universiti. Itu sahajalah yang kita akan senaraikan yang boleh secara tanpa PO. Tapi bayaran kepada pembekal tiada lagi tanpa PO. Contoh macam di bagi akademik, ada macam kita ada ejen pengambilan pelajar antarabangsa tu. So ada yang separuh daripada ejen tu tak berdaftar dengan UPM ataupun dah tamat dia punya ID supplier tu. Dia kena renew dululah. Itu bayaran bukan secara TT ke? Ada yang dalam yang pakai akaun Malaysia. Okey. Itu kita akan maklumkan kemudian, tapi kalau memang dia bayaran kepada ejen tu memang tak boleh nak keluar PO lah. Itu sama macam arahan bayaran kepada agensi. So boleh hantar dokumen kepada BPOP. Arahan bayaran. Kalau macam makanan tu? Makanan kena keluar PO. PO walaupun kurang daripada 500. Kurang pada 500 tapi dikumpul-kumpul lebih 500 keluar PO. Okey, itu saja, terima kasih. Saya tahu. 500 10 kali 500 pembekal yang sama. Tapi nanti boleh rujuk manual kerja yang perolehan melalui PK7 untuk yang bayaran tempahan makanan ni. Tak perlu upload banyak quotation lah sebab makanan kan satu je. Okey, lagi soalan? Ya, saya. Tak dengar siapa ya? Sekejap. Untuk permohonan yang tidak lengkap ataupun rejected, akan dapat email notifikasi ataupun perlu semak sistem? Sistem apa tu Doktor? Sistem e-claim ataupun sistem kewangan? Sistem ni apa? Dua-dua pun dapat email. Dapat email ya? Itu saya cakap tadi, email yang memohon, yang mengesah, yang menulis memang penuh. Akan penuh. Kalau sekarang email dekan tu dengan SPLN-nya lah, dengan prestasinya lah, dengan tak tahu apa lagi ya? Apa lagi Doktor? Macam-macam lah. Nanti tambah lagi. So kita akan minta bantuan IDEC untuk carrykan satu folder. Apa dia? Untuk ketua PTJ, untuk semak, kalau nak buat macam sistem SPLN, better untuk kita just tengok dalam sistem sahaja untuk approval. Okay. Tapi kena dapat notification dekat email kan? Sama, konsepnya sama. Cumanya kita tak nak macam terlepas pandang. So kita akan minta bantuan IDEC untuk sistem-sistem yang berkenaan dengan sistem keuangan ni dihalakan ke satu folder. Kami akan minta pihak IDEC untuk tunjukkan macam mana nak set lah manual kerja tu nanti. Ya? Sebab risau, bukan takut terlepas pandang yang ini sahaja, email yang penting. Email panggilan mesyuarat yang penting tiba-tiba dekan terlepas sebab email banyak sangat. Itu yang agak risau lah. Soalan lain? Tiada? Ya saya. Apa dia? Tapi kalau memang bawah 500. Bawah 500 untuk seminggu tu semua bawah 500 pembekal yang sama ke? Tak, kalau tukar-tukar. Tukar-tukar? Maksudnya kadang-kadang ada program tu untuk makan petang kalau 20-25 orang kali RM6 bawah RM500 kan. Macam tu. Claim je lah. Boleh buat tutupan bayaran balik. Macam biasalah Macam biasa. Tapi kalau katakanlah tahu kan dalam PK7 kalau tempahan catering, kalau untuk mesyuarat contoh PTJ yang sama, jabatan yang sama, boleh ambil daripada pembekal yang sama. Contoh catering A. Jabatan A kata saya nak ada meeting dekat sini, esok tolong hantar. Kadar you tahu kan kadar berapa? Okey hantar. Lepas tu lusa, sorry. Saya ada lagi satu kena hantar juga. You je yang boleh buat cepat. Pembekal yang sama untuk seminggu tu. So yang daripada tarikh terakhir, contoh weekend ni 12 bulan 1, okay, adalah tarikh terakhir kita ada event dengan pembekal yang sama, caterer yang sama. Boleh mohon keluar PO pada minggu hadapannya dan kumpul-kumpulkan
invoice yang dihantar oleh caterer yang sama. Itu memang ada dalam PK7. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau Siapa? yang purchase requisition yang sekarang ni, yang baru ni, ada expired juga ke? Expired maksudnya Maksudnya quotation. ada tempoh lah, maksudnya bukan expired, apa ni, permohonan tu. Maksudnya mungkin dia akan lambat sahkan ke ataupun luluskan, jadi ada tak tempoh tu? Kalau ERO sebelum ni 30 hari 21 hari. Tak sampai rasa. Tak sampai Seminggu rasa, seminggu. Seminggu? ERO sebelum ni? Pengesahan dekan atau talian 21 hari tak silap saya. 21 hari. So yang sistem yang baru ni dengan purchase requisition ni pun sama? Sistem yang baru PR ni kita belum limitkan, tapi Tuan ada bagi idea lah, nanti saya minta vendor lah. Buat masa sekarang tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. Ya Cik Wan Zahar tak nak tanya soalan? Alah, yang tepi tu yang tak nak tu. Audit tak tanya? Tak apa. Ada soalan lain? Oh, okey. Sana pun ada. Mana satu? Siapa dulu? Puan nak tanya, kalau sekarang ni dah tak ada lagi sistem bayaran tanpa PO, kalau macam saya uruskan pembayaran kepada student untuk demo tu macam mana? Dia bukan yang itu, saya dah cakap tadi kan, pensyarah sambilan. Bayaran pensyarah sambilan luar kita masih benarkan. Sama lah juga konsep dia dengan student. Student dia tak boleh isi iklim. Mungkin tak tahulah, mungkin dalam fasa 2, 3, 4, 5 ke kita benarkan student isi iklim ke, tak tahu lagi. Masa sekarang staff dulu. So bayaran kepada pensyarah sambilan luar, bayaran honorarium kepada orang luar, agensi luar, student kita masih gunakan secara fizikal buat masa sekarang. Tunggu sistem ini mungkin dalam tempoh 5 tahun ke kita dah stable, baru kita fikirkan untuk yang itu pula. Ini sebenarnya pun sistem kita belum launch lagi, tapi dah ada pertanyaan daripada pejabat RMC untuk linkkan dengan sistem CHAMS. Siapa tahu sistem CHAMS? Siapa family sistem CHAMS? Sistem tempahan makmal, alat analisis makmal. Tapi kita cakap nanti dulu bagi sistem sini stable, nanti yang tu kita fikirkan kemudian kalau boleh di-linkkan, diintegratekan. Okay, mungkin masa tu kita minta mohon bantuan pegawai sains lah kot yang akan di organisasi struktur baru tu tengok semula. Ya, Cik Bob Okay, ya. Puan boleh tak sentuh sikit tentang arahan pengeluaran invoice untuk BLSU dan Hospital Veterina? Okay. Arahan pengeluaran invoice. Arahan pengeluaran invoice secara manual. BR 056. BR 056 nama dia. Jangan. BR 056 kan? Arahan pengeluaran invoice kan? Ya, betul. Itu perlu dihantar secara manual. Ni. Tapi hari tu kita orang ada hantar dekat section hasil tapi dia orang return semula. Ini skrin dia. Ini PTJ boleh access ke? Ni. Okey. Ini modul AR. Nanti kita akan maklukkan menu kerja juga dalam web untuk macam mana nak input dalam ni. Ya. Okay. Sebab kita tak ada ketua bahagian hasil kat sini untuk terangkan. Okay. Nanti menu kerja tu kita akan upload. Lagi? Assalamualaikum. Saya nak tanya, sebelum ni pegawai-pegawai di PTJ yang membantu menguruskan akaun amanah, kita tak boleh masuk dalam sistem SAGA. Setiap kali kita nak buat laporan, nak semak akaun kita terpaksa minta dengan PTPO. Okey, untuk sistem ni pegawai-pegawai tu boleh akses tak? Dia punya konsep sama je.
Kita cuma benarkan yang tadi tu. Yang ini sahaja. Yang nama-nama diberi dalam workflow sahaja untuk akses kena report. Sebab kalau kita buka untuk 7,000 pemohon, memang saya risau sistem tu akan agak lambat lah. Okay. So yang boleh akses kepada laporan itu hanya yang melibatkan membuat kewangan sahaja. Okay, soalan tak Afi? Nah, ada soalan daripada online. Berapa lama masa untuk hantar iklim? Berapa lama masa untuk hantar iklim? Okey. Disebabkan dia akses di mana dan akses di mana sahaja dan pada bila-bila masa boleh hantar. Tapi tertakluk kepada dokumen lengkap, jelas, terang, baru diluluskan. Tak ada query, baru lulus. Dalam tempoh 14 hari daripada tarikh pejabat berza terimalah. Maksudnya contoh purchase requisition tadi yang iklan saya terangkan kejap lagi. Purchase requisition, dekan dah lulus hari Jumaat petang ataupun malam, hari Jumaat malam. Dekan lulus je hari Jumaat malam tu, notification dah dapat kat pejabat berza. Status PO ready. Masa dekat pejabat berza dah berjalan walaupun Sabtu Ahad. Tapi kita tak akan minta staff kita untuk luluskan Sabtu Ahad lah, walaupun boleh akses di mana-mana saja. Kita akan luluskan pada hari Isnin juga. Berapa lama? Kecuali kalau benar-benar segeralah. Oh, baru boleh ni. Okey, berapa lama boleh isi? Contoh macam pelbagai kita ada pekeliling kita tak lebih 3 bulan kan. Pekeliling dan peraturan semasa tu masih lagi kena ikut. Perjalanan pun sama. So yang itu masih lagi tertakluk kepada peraturan-peraturan sedia ada lah. Berapa lama nak proses tu dan tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen yang lengkap. Itu ke soalannya? Menjawab tak yang atas talian? Okey. Kalau tak ada lagi dah, saya tamatkan di sini sahaja. Terima kasih semua kerana hadir. Terima kasih semua dekan, timbalan dekan, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, yang meluangkan masa. So kita sama-samalah doa 15 Januari sistem berjalan dengan lancar. Okey, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang salah tu daripada saya sebagai insan yang lemah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Sama.